Tawassul ni sebagian yang pelajar-pelajar sini ni dah dengar tawassul ni, tapi tak apalah, ulang-ulang. Tawassul ni maksud kita adakan perantaraan, asalnya masuk wasilah tu masuk perantaraan. Jadi tawassul ni kita letakkan sesuatu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawassul dalam doa kita letakkan sesuatu. Tapi boleh ataupun tidak. Tawassul ni ada dua. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang tidak syar'i. Yang syar'i macam mana? Antara yang syar'i ialah kita bertawassul dengan Asmaul Husna. Bila kita doa pada Allah, kita sebut, kita panggil Allah dengan Asmaul Husna ini, mintalah mustajabkan doa ni. Allahumma inni ad'uka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. As'aluka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi sebut tentang doa orang duka cita. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu wahai Tuhan dengan semua nama yang telah engkau namakan dirimu. Aw anzaltahu fi ilmi ghaib aw anzaltahu fi kitabik, ataupun nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Nama tu tak sebut. Para ulama hadis sebahagian kata maksud ni hadis ni ialah nama Allah yang tersimpan di sisi Allah yang makhluk tak tahu, iaitu Ismullahil Azam, nama Allah yang maha tinggi. Aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun yang engkau ajar kepada sesiapa di kalangan hamba-hambamu. Anta ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Quran itu penghias jantungku. Nabi kata kalau baca yang ni hilang duka cita. Dulu kita dah menang. Yang ni tawassul, yang ni kita minta nama. Sebab tu walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala tu asmaul husna, minta kepada Allah Ta'ala dengan asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Tu kita panggil dia, kita sebut nama dia, kita harap dengan sebut nama tu doa kita mustajab. Ini satu tawassul ni syar'i, disuruh. Ada tawassul lain ialah kita tawassul dengan amal salih. Dia panggil at-tawassul bi salihil a'mal, bertawassul dengan amalan yang salih. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang ramai kita semua tahu tentang orang yang masuk, 3 orang yang masuk ke dalam gua yang dia tak boleh keluar, dan setiap mereka tu dah tersempit dengan pintu gua, mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan mereka yang menyebabkan doa mustajab. Tadi tawassul dengan nama Allah juga mustajab. Kedua, tawassul dengan amalan soleh yang menyebabkan sangat mustajab. Seorang tu dia bertawassul, dia cerita kepada Allah Jalla wa'ala bahawasanya dia ada seorang sepupu dia berkenan, dan dia nak berzina dengan sepupu dia ni. Bila dia nak berzina dengan sepupu dia ni, sepupu dia kata jangan kau pecahkan khatam cincin illa bi mahrimiha, melainkan dengan mahar yang bayar. Dia pergi kerja tu kuat, pergi cari duit, dia balik, dia bagi kat sepupu dia ni, sehingga dia berpeluang untuk berzina dengan sepupu dia ni, sehingga dia berada di antara kedua, dalam bahasa yang kasarnya, dia berada antara kedua cabang kakinya. Maksud betul-betul berada dah dekat boleh zina, hampir tunggu masa nak berzina ya. Duduk di paha dia dah nak berzina. Tiba-tiba perempuan ni kata ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dia dengar sepatah perempuan ni kata ittaqillah, dia lepas duit ni, dia belah tinggal, dia tak ambil. Dia kata, ya Allah, kalau aku tinggalkan perbuatan itu hanya semata-mata kepada takut padamu ya Allah, kalau itu ada redha di sisimu, tolong buka gua ni, buka sikit. Seorang lagi dia cerita bahawasanya dia ada kedua ibu bapa yang dia sangat jaga ibu bapa dia ni.
Dia tak akan bagi anak-anak dia minum apa pun, melainkan dia akan dahulukan ibu bapa dia. Satu hari dia pergi cari kayu, dia balik lewat, anak dia duduk menangis. Dah apa? Dia balik-balik tengok mak pak dia duduk tengah tidur. Anak dia minta nak minum susu tu, dia tahan, dia tak bagi. Dia nak dahulukan mak pak dia minum dulu. Dia kata sedangkan anak-anak dia yatadarrawna minal ju', menangis merintik kelaparan. Bila mak bapak dia pangkun pagi esok, dia bagi mak bapak dia minum dulu dan bagi anak. Dia kata, ya Allah, kalau aku buat benda ni semata-mata kerana mengharapkan redha-Mu, maka tolong lepaskan kami. Kalaulah perbuatan yang ku buat ni dan ada redha di sisi-Mu, ada kebaikan di sisi-Mu, tolonglah ya Allah. Dia gerak sikit. Seorang lagi dia cerita bahawasanya dia ada seorang pekerja. Itu tentang ibu bapa. Yang tadi sebelum tu tentang tinggalkan maksiat tu, tinggalkan maksiat. Tak buat maksiat bukan buat amal. Tak buat maksiat tu besar sisi Allah. Kita ada peluang nak buat maksiat, kita tak buat. Bukan jangan ingat kita semayang pahala besar. Kalau jenis tak ada peluang, kadang-kadang kita tak tahu lagi kan, kita ni dah tak ada peluang kan. Aku tak pernah, tak ada peluang. Ini ada peluang, betul-betul ada peluang. Dia tinggal lillahi ta'ala. Allah anggap ini sesuatu yang sangat besar. Allah gerakkan. Seorang dia bagi tahu, dia ada satu orang kerja dengan dia. Duk tengah kerja apa elok kena hilang. Upah apa tak ambil, pi. Dia ambil duit upah ni, dia gunakan, dia beli kambing, dia beli apa semua, lama-lama membiak binatang ni semua. Berapa tahun kemudian pekerja dia ni mai, ajir dia ni mai. Dia kata, mana upah aku hari tu yang aku tak ambil? Dia kata, hak hang tengok semua binatang ni hak hang punya. Dia kata, jangan membimbing aku. Kita tak betul upah hang, aku beli binatang. Dia kata, kawan ni pun dengar, kata, ambil semua binatang ni sepatah pun, terima kasih, tak tepi ngayak tu. Tapi dia kata, ya Allah, jika aku beri pada dia, aku tunaikan amanah tu semata-mata kerana mengharapkan redha-Mu. Adalah redha-Mu kepada aku di sini. Tolong lepaskan kami. Dan mereka lepas, buka lagi dan semua mereka boleh keluar. Perbuatan mereka itu dinamakan dengan tawassul dengan amalan yang salih amal. Maka satu orang bila dia ada amalan salih yang sukar yang telah dia buat, dan kemudian dia menghadapi suatu keadaan yang susah, kemudian dia kata, ya Allah, pernah keadaan sekian-sekian, aku ni telah buat benda sekian-sekian semata-mata kerana mengharapkan redha-Mu. Ya Allah, kalaulah yang pada yang demikian itu ada redha di sisi-Mu, tolonglah selamatkan aku. Itu menjadi sebab pantasnya dimustajabkan doa. Tapi kita kena kata, kalaulah pada demikian itu ada redha di sisi-Mu. Jangan kita belagak pula, kita kata, ya Allah, aku dah buat baik, hang kena tolong aku kali ni. Tu gangster lah, tak boleh lah macam tu kan. Siapa kita bicabar Allah macam tu kan. Kita kata, kalau yang demikian itu, ini dinamakan tawassul dengan amalan yang salih. Demikian juga tawassul seperti ini diizinkan oleh syarak. Tapi kalau tawassul kita, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, hang tolonglah aku, ini membawa kepada syirik. Cuma ulama khilaf tentang satu masalah, iaitu tentang bertawassul dengan kelebihan orang alim. Seperti satu orang kata, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh sekian-sekian, maka ya Allah, Engkau mustajabkanlah doaku. Ini berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama. Al-Izz Abdul Salam, Ibnu Taimiyah, mereka ada pandangan-pandangan yang berbeza dalam masalah ini. Pasal ada hadis di mana Uthman bin Hunayf dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayatkan tentang bagaimana seorang buta telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar dia satu doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, iaitu dia kata, Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nabimu. Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad.
ya Allah aku bertawassul denganmu dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi, wahai Muhammad aku bertawassul dengan engkau pada Rabbi, liyaqdi hajati, semoga Tuhanku menunaikan hajatku. Benda ni jadi khilaf. Asalnya jangan buat, kerana jika menimbulkan kekeliruan. Tapi jika satu orang kata, ya Allah dengan berkat syekh sekian-sekian, ya Allah engkau terimalah doaku, tapi jangan pakai wahai syekh engkau terima doaku, itu syirik. Tapi dia kata ya Allah dengan berkat sekian-sekian, barangkali tidak menjadi masalah. Dan ini masalah khilaf kerana ada Nabi pada zaman Umar bin Khattab, mereka pernah bertawassul dengan Abbas, Al-Abbas, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan minta pada orang tu, minta pada Allah dengan berkat dia inilah. Cuma kita nak susah nak minta berkat orang ni. Yang kita pasti berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para khulafa yang lain tu tak tahu, orang ni boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Mungkin para imam-imam Musa, yang lain tu. Tapi kalau ada orang minta macam ni, masih lagi lah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Walaupun ada orang yang jazam tidak boleh, tapi setelah saya rujuk, saya dapati benda ni khilafiyah. Hatta Muhammad bin Abdul Wahhab pun kata wa hadhi min masail al khilafiyah, ini adalah antara masalah-masalah khilafiyah. Walaupun dia tak menggalakkan benda tu dibuat, pendapat dia. Dan Allah Ta'ala ya, mereka yang kata tidak sokong buat ni, mereka Al-Izz Abdul Salam dan seumpamanya, mereka kata kalau boleh buat kalau kuntu hidup ya. Kalau kuntu mati tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Ini disebabkan hadis-hadis seperti Al-Abbas, dia hidup masa Nabi, masa tu dia hidup, dan itulah menyebabkan mereka tak benarkan kalau orang tu telah mati. Dan Ibn Taymiyah tegas dalam masalah ini. Cuma dia tidak sebenarnya, wallahu ta'ala alam, benda ni saya kata tadi dielakkan kerana bila orang tu mati boleh menimbulkan nanti perasaan macam-macam. Tetapi perasaan itu pun tidak teruk jika dia kata ya Allah. Cuma dia kata ya Allah, umpamanya ya Allah dengan berkat kesolehan Imam Nawawi, terimalah doaku. Kelihatannya macam ganjil. Tak ada para sahabat pernah buat dengan keberkatan Abu Bakar, Umar, tak pernah buat. Cuma mereka berhujah dengan perkara ni disebabkan pernah hadis orang buta tadi yang mari pada Nabi, yang dia buat dengan Nabi, dan kemudian ada orang cuba luaskan benda ni. Cuma bila diluaskan perkara ni, geng-geng tarikat ambil kesempatan duk tok syekh dah. Dan akhirnya dia minta kat tok syekh, dia bukan minta kat Allah Ta'ala. Saya kata kalau dia sebut atas keberkatan orang tu, tapi dia minta pada Allah, dia tak syirik. Walaupun perkara ni paling tinggi mungkin dia berada dalam keadaan bid'ah. Kerana tak ada sahabat yang buat, hanya orang buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan orang hidup. Tetapi dia tak syirik selagi dia minta daripada Allah. Cuma dia kata dengan berkat fulan, aku minta padamu ya Allah. Tapi masalah ni khilafiyah, masalah khilaf. Ia bukan masalah akidah yang menjadi seorang tu syirik, tak mungkin. Sebab selagi dia tak minta daripada kawan tu, dia minta daripada Allah, dia tak syirik. Cuma paling tinggi dia salah, marju, ataupun dia bid'ah seperti yang disebut oleh Ibn Taymiyah, seperti itu sahaja. Tapi dia tidak mungkin kepada syirik. Ada soalan ya? Ya. Ini juga termasuk dengan tawassul, kerana Quran adalah kalam Allah. Oleh kerana dengan nama-nama Allah boleh ditawassul, dan Quran adalah kalam Allah, maka satu orang sebut dengan berkat Fatihatul Kitab umpamanya, maka ya Allah mustajabkan doa ni, perkara yang harus di atas dasar dia sebahagian daripada kalam Allah. Dan kalam Allah itu adalah merupakan benda yang disuruh untuk kita minta dengan nama-nama Allah yang mulia, dan itulah kalam Allah. Ulama-ulama sebahagiannya dalam masalah mereka suka perkara seperti ini jangan diluaskan, kan dia masalah ibadat, supaya kalau Asmaul Husna ambil Asmaul Husna saja. Tapi sebahagian mereka luaskan kerana ini termasuk Quran adalah kalam Allah, dan Allah itu sebahagian daripada benda yang mulia daripada zat Allah Azza wa Jal. Maka dengan itu, maka bertawassul dengan Quran adalah satu perkara yang diterima. Walaupun cumanya ulama salaf suka benda-benda yang ada contoh di kalangan salaf, itu saja. Tapi ia tidak termasuk benda yang salah. Maka dengan berkat Yasin, dengan berkat Fatihah, sebenarnya masih lagi termasuk dalam bertawassul dengan benda-benda yang mulia yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala.